Baik. Kalimah Alhamdulillah ini juga sebenarnya adalah rujukan kepada pembahagian Al-Quran yang kita baca. Sebab Al-Quran ini dibahagikan kepada 4 bahagian. Dan setiap bahagian Al-Quran yang 4 ini, pembahagian dia setiap surah tu dimulakan dengan lafaz yang sama, Alhamdulillah. Baik. Pembahagian pertama dalam Quran pada surah Al-Fatihah sampai sebelum Al-An'am. Pembahagi dia surah pertama Al-Fatihah. Apa lafaz dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimah Alhamdulillah. Jadi bahagian pertama Al-Quran Alhamdulillah sampai Al-Ma'idah. Pembahagian yang kedua dimulakan pada surah Al-An'am. Apa awal surah Al-An'am? Kalimah yang sama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Jadi ini pembahagian yang kedua dalam Quran. Al-An'am tarik sampai hujung Al-Isra. Wa qulil hamdulillahilladzi tadi. Pembahagian yang ketiga dalam Quran bermula di mana? Surah yang kita baca. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tarik sampai akhir surah 33. Pembahagian yang keempat duduk dalam 2 surah. Surah 34, surah 35. Surah Saba dan surah Fatir. Kerana kedua-dua surah ni ada lafaz yang sama. Kalau surah Saba, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wal ard. Surah Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Sampailah kepada Qul a'udzu birabbin nas, tu pembahagian yang keempat. Inilah 4 bahagian Al-Quran yang ditanda, yang dirujuk surah yang dimulai dengan lafaz Alhamdulillah. Baik. Allazi anzala ala abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hambanya. Yang menurunkan ke atas hambanya. Dalam ayat ni Allah guna kalimah apa? Anzala. Jangan kita samar, jangan kita keliru. Kerana tentang persoalan kitab ataupun Al-Quran, kadang-kadang Allah tak guna kalimah anzala. Allah guna kalimah nazzala. Contoh di awal surah Ali Imran. Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Ketika membicarakan tentang Quran dalam Ali Imran, Allah guna kalimah nazala. Hujung ayat tu wa anzalat taurat wal injil. Nazala menurunkan, anzala pun menurunkan. Tapi takkan tak ada beza, mesti ada beza. Walaupun terjemahan kita diturunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad. Tapi dalam ni bila membicarakan tentang Al-Quran, Allah tak guna macam Ali Imran, nazzala alaikal kitab, tapi anzala. Poin dia, apa beza nazzala dengan anzala? Dalam perbahasan, kalau Allah menggunakan anzala, bermaksud konteks penurunan Al-Quran itu ialah sekaligus. Sekaligus. Maksudnya macam mana? Contoh peristiwa malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah secara sekaligus 30 juzuk. Tu biasa digunakan konteks anzala. Kalau Allah guna nazzala, bermaksud Quran tu diturunkan secara munajjaman, tadarruj, berperingkat daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad dalam tempoh berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Atau ulama-ulama ulumul Quran, lebih tepatnya 23 tahun tu sebagai rumusan. 22 tahun, 22 bulan, 22 hari.
22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hak tu hak sebenarnya. Tapi kita bundarkan jadi 23 tahun. Kalau nazala berperingkat, sikit-sikit. Kalau anzala sekaligus. Jadi bila Allah guna anzala sini, keadaan dia sekaligus ke atas hamba dia. Allah gunakan satu lagi ialah kalimah ala. Ada satu lagi bila Allah bagi Quran, ila. Ala ke atas, ila kepada. Dua-dua bagi kat Nabi. Tapi Allah sebut di sini ala ke ila. Ala. Diturunkan Al-Quran ala ke atas hamba-Ku. Diturunkan Al-Quran ila kepada hamba-Ku. Bila ala menunjukkan ke atas, Quran ni datang dari alam atas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di alam bawah, alam bumi. Poin dia yang cukup penting kita faham ialah perlunya ada integrasi, ada kesepadanan, ada perpaduan, ada keserasian, ada keharmonian di antara alam langit dan alam bumi. Tidak dapat tidak. Sebab nas-nas Al-Quran, kalam-kalam Al-Quran ini ialah kalam Allah yang datang daripada alam langit. Diturunkan kepada Nabi Muhammad, hambanya yang berstatus Nabi dan Rasul yang terakhir yang berada di alam bumi. Jadi kalau tidak ada kesepaduan, keserasian, integrasi dan keharmonian ini, maka pasti akan berlaku kecacatan dalam kehidupan kita dalam mengamalkan kitab yang turun. Sebab apa? Quran tu adalah bentuk manual daripada Allah. Siapa penghurai Quran? Siapa pensyarah Al-Quran? Siapa pentafsir Al-Quran? Tidak lain dan tidak bukan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlunya ada syarahan daripada Nabi, penerangan daripada Nabi, tafsiran daripada Nabi untuk memberi kefahaman kepada sahabat. Bagaimana nak memahamkan Al-Quran, bagaimana nak melakukan pelaksanaan atas tuntutan-tuntutan dalam kitab Al-Quran. Baru settle, baru selesai. Kalau Allah turunkan Al-Quran dan beri keterbukaan kepada sesiapa pun untuk syarah, sesiapa pun untuk bercakap, sesiapa pun untuk tafsir, maka apa akan jadi kepada kita ni? Kalau Allah kata aku turun Quran, Quran tu daripada aku, tapi nak syarah dia, nak tafsir dia bukan Muhammad seorang, Abu Jahal pun boleh, Abu Lahab pun boleh, kawan ni pun boleh, agak-agak apa akan jadi pada Quran? Haru biru, caca merbah, ikut suka. Jadi konteks akal dan rasional akan digunakan. Kawan ni kata, aku rasa ayat ni Allah nak cerita macam ni. Kawan ni pula ada, aku rasa Allah nak cerita hak ni. Aku rasa, mari 30 orang, habis. Hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni. Tapi Allah dah lantik manusia yang dipilih. Bukan kata kena ada pilihan raya, bukan kena ada PRU. Kita buat pilihan raya umum, kita lantik siapa nak jadi Nabi kita, adalah 10 orang ni. Kita pangkah dia. Oh Allah, Alhamdulillah, akhirnya orang lantik aku jadi Nabi sebab aku dapat 50,000 undi. Dah. Hak lantik ni bukan orang, hak lantik ni Allah. Allah sendiri yang pilih. Jadi dia yang paling layak. Kita kena dengar huraian dia, syarahan dia. Yang ilmu ni dia bawa oleh ulama-ulama salafus soleh, tabi'in, tabi'in sampailah ulama yang ada sekarang.